Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita sama-sama menghayati bulan Rabiul Anwar. Bulan Rabi', bulan musim bunga. Al-Anwar yang bercahaya. Kenapa? Sebab pada bulan inilah dilahirkan makhluk yang paling mulia alal itlaq. Bukan sahaja manusia yang paling mulia, nabi yang paling mulia, tetapi makhluk yang paling mulia. Famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Busiri. Kemuncak dari segi ilmu mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, adalah manusia, dan baginda adalah makhluk yang paling mulia alal itlaq. Kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi salam. Sebab Allah azza wa jalla memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu dijadikannya alam ini, yang namanya alam ma siwallah, selain daripada Allah, termasuklah malaikat. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ini bertambah lagi dengan ada satu anugerah besar yang Allah berikan kepada insan, kepada semua makhluk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu rahmat yang dibawa oleh Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke sekalian alam. Alam tadi kan kita sebut ma siwallah, maka Nabi membawa rahmat kepada alam manusia, kepada alam malaikat, kepada alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam semesta ini. Seluruhnya ada rahmat yang dibawa oleh Nabi. Sehingga rahmat ini bukan hanya dikongsi oleh penduduk bumi. Itu namanya al-alam al-sufli, al-alam sufli, alam bawah, maksudnya alam bumi ni. Tapi juga dikongsi oleh Allah kepada al-alamul ulwi, alam langit sana tu. Itulah antara rahsia kenapa Allah mengisra' dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' maksudnya perjalanan bumi pada waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjidil Aqsa di Bait Al-Muqaddas Palestin. Itu namanya perjalanan Isra'. Isra' perjalanan bumi pada waktu malam. Mi'raj perjalanan langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang ke-8 Sidratul Muntaha. Yang ke-9 Mustawa. Yang ke-10 Al-Hadrah Al-Qudusiyah. Perjalanan ini namanya perjalanan Mi'raj. Apa hikmah Allah jadikan perjalanan Mi'raj ini? Hakikatnya Allah mengetahui, tetapi kita tahu dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada kamu, kepadanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Naam, itu satu. Ahlul Adwaq mengatakan antara rahsianya lain ialah untuk supaya penduduk di langit pun merasai akan diziarahi oleh Nabi yang bawa rahmat ini. Seolah-olah mereka mengatakan, wahai penduduk bumi, bukan kamu sahaja yang merasai rahmat dan diziarahi oleh yang membawa rahmat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami juga merasainya. Berbangga penduduk langit, iaitu di kalangan para malaikat itu. Hebatnya rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam, manusia, jin dan sebagainya, hatta manusia itu, hatta kepada orang kafir. Itulah rahmat yang sangat meluas, sehingga rahmat ini dikongsi oleh Allah melalui Nabi kepada semua orang, bukan orang tertentu sahaja. Seorang Arab Badui
kencing dalam Masjid Nabawi. Ketika ada kencing, ada sahabat yang nak terkap, kerana marah kencing dalam masjid. Nabi bagi isyarat, jangan cegah dia. Sekali lagi, kalau kita tangkap dia pakat lari, habis masjid kena ayat kencing. Ini hikmahnya Nabi. Biar, Nabi kata biar dia. Nanti sekali lagi lepas dia tabawwal, lepas dia kencing, ambilkan pasir, timbuh sahaja, bubuh dulu dengan layak, kemudian timbuh pasir tu, pasir tempat kencing tu dengan pasir yang lain. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kalau dia kencing dekat situ, dia orang Arab Badui, orang yang tidak punya ilmu yang banyak seperti orang Arab Hadari. Arab Hadari ni Arab bandar lah, Arab yang mengaji dengan Nabi. Ni Arab Badui yang jauh daripada kampung. Ini hikmahnya Nabi. Dikencing satu tempat sampai habis dia kencing cuma satu tempat. Itu hikmah dia. Kalau dikejar, pakat lari lah dia. Tengok orang tengah kencing, dikejar, pakat lari habis satu masjid. Itu hikmahnya Nabi. Bila Nabi bagi isyarat kepada sahabat, jangan kencing, jangan tahan, jangan kejar dia, sahabat pun tak buat. Dia kencing dengan senang hati. Satu, jaminan daripada Nabi. Yang kedua, dia akan habiskan kencing kat situ, tidak ada gangguan. Lepas dia kencing, dia doa. Lepas dia kencing, Arab Badui tadi doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhab ma'ana ahada. Doa beliau ni pelik sikit. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Nabi Muhammad saja, hak lain jangan. Yang lain daripada kami dua jangan. Itu dia. Pasal apa? Pasal dia marah dengan sahabat tadi nak terkam dia. Nabi yang bagi keamanan dengan beliau, dengan dia syarat jangan ditangkap ataupun dikejar. Bila Nabi dengar ini, Nabi panggil dan Nabi bagi tahu, jangan doa sedemikian, sebab rahmat ini miliknya semua orang, datang daripada Allah Azza wa Jalla. Lihat tuan-tuan, yang kata rahmat ini bukan milik individu tapi milik keseluruhan. Siapa yang bawa semua ini kepada semuanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah doa tu dan jangan minta doa macam tadi. Allahumma arhamni wa Muhammada, ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad sahaja, wala tarham ma'ana ahada, jangan kau rahmati selain daripada kami dua orang lain. Itulah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.